Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Terlebih dahulu kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang diberikan kepada kita pada malam ini untuk kita bertemu sekali lagi untuk kita meneruskan pengajian kita di dalam kitab Umdatul Ahkam karangan Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi yang wafat pada tahun 600 Hijrah. Setelah kita menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan dan juga setelah kita menyambut kedatangan hari raya di bulan Syawal, dan insya-Allah hasil daripada ibadah puasa kita di bulan Ramadan, kita tergolong di kalangan mereka yang telah meraih matlamat di sebalik pensyariatan puasa di bulan Ramadan itu, iaitu seperti mana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah disyariatkan ke atas kamu puasa seperti mana telah disyariatkan ke atas umat yang terdahulu, semoga kamu bertakwa. Jadi kita pohon kepada Allah, moga-moga kita tergolong di kalangan mereka yang mendapat merealisasikan matlamat di sebalik puasa itu, iaitu untuk tergolong di kalangan hamba-Nya yang bertakwa. Jadi insya-Allah kita boleh lihat diri kita, bagaimana kita dengan ibadah puasa yang telah kita kerjakan. Apakah kita tergolong di kalangan mereka yang bertakwa ataupun tidak? Adakah kita dapat merasakan perubahan pada diri kita ke arah yang lebih baik berbanding dengan sebelum bulan puasa itu, ataupun bagaimana? Sekiranya kita tergolong di kalangan mereka yang mendapat kejayaan itu, maka kita ucapkan alhamdulillah sebanyak-banyaknya, kerana itu semua hasil daripada taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pohon supaya kita dapat terus istiqamah dan terus kita memajukan diri kita ke arah yang lebih baik. Adapun kalau sekiranya kita tergolong di dalam pihak yang sebaliknya, maka di situ jelas satu petanda yang tidak baik. Maka seharusnya untuk kita perbanyakkan istighfar, dan kita perlu ambil tindakan-tindakan sepatutnya untuk kita mengubah keadaan diri kita. Saya ingat tanpa kita berlengah, kita boleh teruskan pengajian kita dalam kitab Umdatul Ahkam, dan insya-Allah pada malam ini kita akan masuk di dalam bab yang baru, iaitu bab yang ketujuh, berkenaan tentang haid ataupun darah haid. Ikhwah yang dikasihi sekalian, Ibnu Utsaimin di dalam kitabnya yang berjudul Asy-Syarh Al-Mumti' fi Syarh Zad Al-Mustaqni', beliau rahimahullah mengatakan bahawa bab haid yang insya-Allah kita akan belajar pada malam ni, dia adalah di antara bab yang paling susah di dalam kitab fiqh ni.
di dalam tajuk dalam mata pelajaran fiqh ni. Bab yang paling susah. Dia mengenangkan satunya dia menceritakan tentang dia adalah khas buat wanita, Keduanya ialah dia membabitkan satu urusan yang berbeza. Dia bukan satu benda yang tetap. Sebaliknya dia berbeza antara seorang perempuan dengan perempuan yang lain. Maka ini membuatkan banyak permasalahan-permasalahan yang dibincangkan oleh para ulama, Bahkan Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam majmu' fatawanya, di dalam bab haid sahaja, dia telah membicarakannya sehingga sampai 150 muka surat. Ini satu buku tentang bab haid ni. Walau bagaimanapun, Syekh Ibn Utsaimin mengatakan bahawa hakikatnya kalau kita kembali kepada syarak, kita akan mendapati bahawa bab haid ni tidaklah sesusah yang kita lihat. Bahkan sebaliknya, dia adalah mudah. Ini kerana kalau kita lihat di dalam Al-Quran ataupun hadis, tidak banyak nas-nas ataupun rincian-rincian yang disebutkan di dalam dua asas agama Islam, iaitu Al-Quran dan juga Sunnah. Tidak banyak. Sebaliknya ditetapkan di situ prinsip-prinsip dan juga dasar-dasar yang boleh kita jadikan sebagai panduan. Adapun rincian-rincian yang disebutkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab fiqh, di dalam mazhab-mazhab, Syekh Ibn Utsaimin mengatakan bahawa kalau kita lihat rincian-rincian ini ataupun kaedah-kaedah ataupun istilah-istilah yang mereka gunakan, akhirnya kita akan dapat membuat kesimpulan bahawa rincian-rincian ini tidak pernah dibicarakan oleh para sahabat maupun daripada kalangan wanita sahabat, maka akhirnya mereka terselamat daripada kepeningan kepala itu. Maka kerana itu, mengapa perlu kita peningkan kepala di dalam urusan yang sepatutnya tidak perlu sampai jadi pening, Apabila kita sebut haid, dari segi bahasanya, ini sekadar mukaddimah sebelum kita bacakan hadis-hadisnya di dalam bab ni. Haid dari segi bahasanya maknanya mengalir. Dari segi bahasa Arab maksudnya mengalir. Dikatakan satu wadi, hadal wadi, wadi itu telah haid. Mungkin kalau kita sebut dalam bahasa Melayu kita pun pelik lah. Tapi dalam bahasa Arab dia kata hadal wadi. Wadi, terjemahan transliterasi ni kata wadi itu telah haid. Maknanya wadi, lembah air itu telah mengalir, Adapun dalam istilah syarak, haid itu membawa maksud darah yang mengalir atau keluar dari kemaluan perempuan ketika dia sihat, bukan kerana kelahiran atau penyakit, Darah yang mengalir, yakni keluar dari kemaluan perempuan ketika dia sihat, bukan kerana kelahiran atau penyakit. Ini kerana insya-Allah nanti akan juga kita sebutkan, darah yang keluar dari kemaluan perempuan itu ada 3. Yang pertamanya adalah haid, Yang keduanya adalah kerana kelahiran, yang dipanggil nifas, atau penyakit, atau darah yang keluar dengan banyak, tak semestinya penyakit, tapi darah itu keluar dengan banyak, itu dipanggil istihadah, Baik, kalau kita lihat apa hikmah mengapa Allah menjadikan darah haid ni pada wanita, dan khusus bagi wanita. Kerana kalau kita lelaki tak ada darah haid, Hakikatnya hikmahnya cukup jelas.
Kerana haid itu sebenarnya dia adalah sumber makanan bagi janin di dalam rahim ibunya, daripada darah haid itu, ya. Kenapa janin dalam perut ibu dia tak makan terus ikut mulut? Ya. Ini kerana jawapannya jelas. Apa yang masuk dia kena keluar. Kalau dia dah keluar, dia pula kat dalam tu, habis rosak lah. Ya. Tu siapa yang dah apa? Siapa yang dah berkahwin, dah dapat anak, dia tahulah. Ini yang mana yang bujang-bujang ni muka dia terpinga-pinga. Apa benda saya cakap. Dia kalau dia dah saat-saat nak lahir tu, dah cukup 9 bulan, ya. Kadang-kadang dia kalau dah terlambat, dah lambat, dia si ibu tu dah tak larat nak tekan, nak keluarkan si bayi tu. Si bayi kat dalam perut tu dia pun stres. Bila dia stres, dia ketika itu dia akan buang air mengikut saluran biasa. Dia sebelum tu dia tak buat macam tu. Kalau dia buat macam tu, habislah kena panggil alam flora ke apa kan. Tapi bila dia lambat, bila dah sampai tempoh tu, baru dia start, dia buang air macam biasa. Tapi kerana tu dia kena, bila dah sampai tempoh dia kena keluar. Kalau dia tak keluar, dia stres, dia akan buang air dalam situ. Tu yang bila keluar, kalau ada bayi keluar, dia bertepek najis kat situ. Tu dia dah lambat lah tu. Gitu, ya. Tapi sebelum tu, pemakanan dia masuk terus, ya, dan dia tidak ada buang air, tak ada buang air kencing dan sebagainya, tak, ya. Hanya apabila dia dah keluar, baru dia mulakan dia punya sistem buang air tu dia akan berjalan, ya. Sebelum tu tidak. Maka begitu juga dengan perempuan yang menyusu. Dia juga akan menghadapi gangguan dari segi keluar haidnya juga, seperti perempuan hamil. Perempuan hamil dia memang kebiasaannya tak ada haid. Perempuan yang menyusu pun sama, dia akan mendapat gangguan. Maknanya dia punya darah haid tu dah tak akan menentu dah, ya. Ada keluar tapi tak menentu, ya. Sedikitlah berkurang. Kenapa? Kerana yang sama. Kerana sumber darah haid tu sebenarnya sekarang digunakan untuk susu pula, untuk menghasilkan susu badan tu, ya. Baik. Maka kalau dia tak mengandung atau dia tak menyusu, maka darah haid tu dia fungsi tu tak ada, tidak digunakan, maka dia akan keluarlah, ya, keluar dalam bentuk darah haid, ya. Maka dia adalah darah yang natural apa? Ya, semula jadi. Darah tu darah biasa, ya. Kadang-kadang perkataan semula jadi tu dia ada masalah kan. Harap maklumlah, tapi kita guna pakai, tak apa, supaya untuk faham. Jadi darah tu dia darah biasa. Dia bukan darah, kalau dia keluar darah haid, got something wrong dengan perempuan. Tak. Itu memang satu yang telah ditakdirkan buat semua anak-anak perempuan, ya, Nabi Adam alaihi salam. Ini adalah seperti mana dalam sebuah kisah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana dia pergi ke Mekah untuk mengerjakan haji wada', ya. Apabila sampai saja di Mekah, ya, dalam keadaan mereka berihram, ya, untuk nak mengerjakan haji, sampai saja di Mekah, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati bahawa isterinya Aisyah sedang menangis. Maka Rasulullah sebagai seorang suami, ya, yang bijaksana dan prihatin terhadap isterinya, dia tahu apa masalah dia. Maka dia terus bertanya, "Anafisti? Apakah engkau dah keluar haid?" Maka Aisyah mengatakan, "Ya." Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa, ya, "Fa inna dzalika syai'un katabahu Allahu ala banati Adam." Ya, sesungguhnya itu adalah satu yang telah ditetapkan, ya, buat anak-anak perempuan, ya, Nabi Adam. Maknanya jangan runsinglah, jangan risau. Benda tu benda yang biasa, satu benda yang telah ditetapkan. Tak boleh nak lari. Sebab tak ada perempuan yang akan dapat lari daripada realiti, ya, mendapat, ya, darah haid itu, ya.
Baik. Maka kalau kita lihat masalah darah haid ni, dia membabitkan wanita itu secara amnya, ya. Dengan erti kata tidak ada seorang pun wanita yang dapat lari daripada haid. Maka di sini menunjukkan kepada kita tentang perlunya untuk dipelajari tentang masalah darah haid ni. Barangkali ada yang tertanya, ya, laki-laki kat depan ni, habis aku ni buat apa? Aku tak ada kena-mena dengan darah haid. Kita kata itu benar. Ya. Kerana tu bagi lelaki hukumnya fardu kifayah. Berbeza dengan kaum wanita, hukumnya apa? Fardu ain. Wajib secara individu untuk setiap seorang wanita tu mempelajari tentang bab haid, kerana dia berkaitan tentang diri dia. Berbeza dengan laki. Laki dia, dia selamat, Allah selamat, aku tak ada darah haid. Ya. Walau bagaimanapun kita kata hukumnya fardu kifayah. Kenapa fardu kifayah bukan sunat? Kerana lambat laun masing-masing, ya, seperti mana yang dituntut akan kahwin, ya, dan si suami itulah sebagai penjaga kepada isteri, maka dia bertanggungjawab untuk menjaga hal ehwal kemaslahatan isterinya, ya. Dan seperti mana yang kita sedia maklum, kewajipan keluar daripada rumah menuntut ilmu ke atas lelaki ke atas perempuan, ya. Oh, sama ustaz? Tak, salah tu. Kewajipan untuk keluar daripada rumah untuk pergi menuntut ilmu itu adalah ke atas lelaki secara khasnya. Kerana ada pun perempuan tempat mereka adalah di rumah. Maka di situ dapat kita lihat siapa yang bertanggungjawab untuk mengajar mereka, kaum wanita di rumah, kalau tidak lelaki-lelaki handsome kat depan ni. Jadi ini tanggungjawab anda. Tak boleh lari daripada tanggungjawab itu. Sekiranya masih lagi bujang, ya, tidak bererti kita selamat, ya. Sebaliknya lambat laun kita insya-Allah akan berkahwin, maka di situ tanggungjawab kita untuk mengajar, ya, isteri kita, orang-orang di bawah kita tentang bab haid ini. Maka di sini menunjukkan kepada kita tentang perlunya untuk kita mempelajari bab ini. Kerana kalau kita lihat duka citanya ramai daripada kaum wanita akibat daripada kejahilan, akibat daripada lalai, ditambah pula dengan sikap lalai daripada kaum lelaki itu sendiri, daripada kaum suami, daripada kaum bapa yang tidak menjaga tentang aspek-aspek haid ni. Akhirnya, ya, si perempuan itu, ya, dia tidak tahu tentang apa yang perlu dibuat ketika haid, apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat, bila masa dia haid, bila masa dia suci, bila masa ini adalah darah haid, bila masa ini darah penyakit. Maka akibat daripada kejahilan itu akan memberi kesan yang sangat berat ke atas ibadah yang dikerjakan, ya. Baik. Di sini ada permasalahan sebelum kita bacakan hadis yang pertama. Cuma sekadar mukaddimah, kerana kalau kita lihat hadis-hadis yang dibawakan oleh pengarang kitab Umdatul Ahkam, dia memuatkan hadis-hadis yang khas, bukan semua hadis tentang haid, tak. Sebaliknya buku Umdatul Ahkam ini adalah khas buat apa? Hadis-hadis dalam Sahih Bukhari dan sahaja. Sahih Bukhari sahaja. Dengan arti kata yang disepakati oleh kedua-duanya. Ini majoriti hadis-hadis dalam sinilah. Walaupun ada juga hadis-hadis yang hanya diriwayatkan oleh Bukhari atau hanya yang diriwayatkan oleh Muslim, ya. Maka majoriti hadis dalam sini adalah hanya yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka jelas di situ dia tidak memuatkan semua hadis-hadis yang berkaitan tentang haid. Maka kerana itu saya merasa ada perlunya untuk memberi sedikit mukadimah tentang haid ni supaya kita dapat gambaran yang lebih jelas. Maka di sini ada satu permasalahan. Bila masa darah haid itu bermula bagi seorang perempuan tu, dan bila masa dia berhenti. Ada pendapat mengatakan bahawa dia bermula ketika si perempuan itu mencapai umur 9 tahun. Bila 9 tahun baru dapat haid. Dan dia berakhir apabila si perempuan itu genap umurnya 50 tahun. Lepas 50 tahun dia akan berhenti darah haid. Dipanggil istilah bahasa Inggerisnya menopause, ya. Itu satu pendapat. Walau bagaimanapun, apa maksud pendapat yang pertama ni?
Maknanya kalau perempuan itu dapat darah sebelum umur 9 tahun, itu bukan darah haid. Ya, kalau dia dapat keluar darah daripada kemaluan dia sebelum umur 9 tahun, itu bukan darah haid. Sebaliknya itu darah istihadah. Ya. Atau sekiranya dia masih lagi terus mendapat darah, terus keluar darah sesudah umurnya 50 tahun, itu tidak dianggap darah haid. Itu maksud pendapat yang pertama. Walau bagaimanapun, atau sebelum tu, daripada pendapat yang pertama ni, ini ada soalan kuis lah. Seorang perempuan tu paling awal dia mendapat darah haid bila? Ikut pendapat pertama ni 9 tahun. Ya, ini soalan kuis ni. Tapi tak ada hadiah lah. Apakah umur yang paling awal untuk seorang perempuan tu jadi nenek? Boleh faham soalan? Saya ulang. Umur paling awal untuk seorang perempuan jadi nenek berapa? Nenek apa artinya? Maknanya dia ada cucu lah. Dia ada anak dan dia ada cucu. Berapa umur paling awal? 40 tahun. Lambat sangat lah. 19. Sebenarnya berdasarkan jawapan yang kita dah dapat, kita dah boleh buat kesimpulan. Umur paling awal dia dapat haid 9 tahun. Buatlah kira-kira matematiknya. Ke semua fail matematik. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kira 9 tahun dia dapat haid, apa artinya? Dia kahwin. 9 tahun dapat haid, maknanya dah balik, kahwin. Dapat anak berapa lama? Bagi yang bujang yang tak tahu, ni setahun je, 9 bulan. Maknanya dia dapat anak umur dia berapa? 10 tahun. Dia dapat anak umur dia 10 tahun. Anak tu bila nak kahwin? Umur dia 9 tahun juga. Umur dia dah berapa? Si ibu tu umur berapa? 19. Si anak tu mengandung umur 10 tahun. Dapat anak ketika si ibu yang nak menjadi nenek ni umur dia berapa? 20 tahun. Itu jawapannya. 20 tahun adalah umur yang paling minimum untuk seorang perempuan tu jadi nenek. Tapi ini mengikut pendapat yang pertama. Walau bagaimanapun, pendapat yang rajih, ya, pendapat yang kuat adalah tidak ada had minimum ataupun maksimum bagi seorang perempuan itu mendapat darah haid. Ya. Ini kerana kalau perempuan tu dah keluar darahnya, tak kira umur dia apa, itulah darah haid. Kalau darah haid tu keluar sebelum umur 9 tahun, maka itu adalah darah haid. Ya. Begitu juga kalau darah itu terus keluar selepas umur dia 50 tahun, dia tetap darah haid. Ya. Ini kerana hakikat bahawa syarak tidak menetapkan berapa umur. Ya. Sebaliknya, apa ketetapan syarak? Cukup mudah. Ini kita kata kalau kita kembali kepada syarak, dia akan memudahkan semua urusan yang nak dibincangkan tu. Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-222, ayat ini menjadi kaedah asas di dalam masalah-masalah haid. Allah berfirman, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza. Dan mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang haid, ya, katakan bahawa sesungguhnya ia adalah kotoran. Ya, darah haid itu adalah kotoran. Maka itu kaedahnya. Itu dia punya sifatnya. Darah haid itu adalah darah yang kotor, yang keluar. Maka apabila seorang perempuan tu melihat bahawa ada darah kotor yang keluar, maka itulah darah haid. Tak kira umurnya berapa. Ya. Begitu juga kalau umur dia dah menjangkau 50 tahun, kalau darah kotor itu masih lagi keluar, dia tidak akan bertukar darah yang lain. Dia tetap darah haid. Ya. Cuma di dalam sifat darah haid itu ada beberapa sifat yang kita boleh lihat untuk seorang perempuan itu mengenal pasti apakah dia darah haid ataupun darah penyakit secara khasnya. Maka ada beberapa sifat, ada 5 sifat. Yang pertamanya adalah dari segi warnanya,
ya, maka darah haid ini dia bersifat merah kehitaman, ya, kegelapan, ya, dia hitam-hitam, ya. Itu yang pertama. Yang keduanya, dia bersifat pekat dan tebal, ya. Berbeza dengan darah biasa cair, ya. Tak, darah haid itu pekat, tebal. Yang ketiganya, dari segi baunya, dia berbau busuk, ya. Kerana sifatnya seperti mana dalam ayat Al-Quran yang kita baca tadi, dia bersifat kotor. Maka kotor dia sinonim dengan bau yang kurang senang, ya. Berbeza dengan darah biasa, dia tidak ada bau busuk itu, ya. Itu sifat yang ketiga. Yang keempat, dia, darah haid ini dia tidak mengeras. Berbeza dengan darah biasa, kalau kita terluka, ya, kalau orang sehat, dia darah itu dia terus akan bertindak mengeras, ya, kering, barakallahu fik, ya. Kerana itu sifat supaya menyelamatkan manusia tu, supaya jangan dia terus keluar mengalir, itu bahaya, ya. Kerana itu darah yang dia tak kering ni orang yang ada penyakit apa? Kencing manis. Itu dia tak boleh luka tu, ya. Dia kena ada beberapa, apa orang kata, special precaution dia kena ambil. Kadang-kadang kasut pun dia kena ada kasut special, kasut lembut. Sebab apa? Dia tak boleh terluka. Kalau luka je, dia bahaya, ya, nanti kena penyakit macam-macam. Ini orang yang ada kencing manis lah, ya. Kita mohon daripada Allah supaya kita dijauhkan daripada penyakit-penyakit seperti ini, ya. Jadi darah haid ini dia tidak mengeras, ya. Dia tidak kering. Bukan tak kering, dia tak mengeras lah, saya ingat, ya. Dia tidak, apa orang kata, dia terus mengalir. Dia sifat dia mengalir je. Dia tak beku kat situ, dia tak keras kat situ, ya. Dia tak kering kat situ, ya. Yang keempat, yang kelima, yang terakhir, antara sifat darah haid itu, kalau dia nak keluar, tentulah ini perempuan lebih arif, dia akan merasa ada, apa orang kata, apa dipanggil, bila dia menolak tu, apa dipanggil, apa dipanggil bahasa istilah, segugut. Dia rasa nak ada benda macam menolak. Kita lelaki lah, maklum, tak tahulah benda-benda kan, ya. Tapi faham lah, ya, dan boleh difahamkan kepada perempuan, ya. Ada rasa menekan tu, ya, dekat bahagian rahim dia tu, ya. Maka itu adalah semua petanda bahawa darah yang keluar itu adalah darah haid, ya. Baik, itu dari segi sifat darah haid itu. Adapun tempoh, ya, tempoh darah haid itu, ada pendapat yang mengatakan bahawa minimumnya sehari semalam baru dianggap sebagai darah haid. Kalau dia keluar sekejap je, sekali tumpah je, ya, sekali keluar je, lepas tu dia berhenti, ini mengikut pendapat yang pertama ni, itu bukan darah haid. Dia kena minimum keluar sehari semalaman, ya. Maksimumnya 17 hari. Ini terus menerus, hari-hari ada keluar. Jangan terbayang dia keluar je macam minyak, macam air paip, matilah perempuan tu. Dia keluar sikit berhenti, sikit berhenti, ya. Ini kadang-kadang orang lelaki kan, dia clueless kan, dia tak ada apa-apa kan. Jadi kena jelaskan lah, ya. Dia literal. Jadi maksimumnya 17 hari, ya. Tempoh sucinya antara dua haid, tempoh seorang wanita itu suci, minimumnya 13 hari. Ini menurut pendapat yang pertama, ya. Adapun pendapat yang benar, yang sahih, yang rajih, bahawa tidak ada ketetapan. Tidak ada ketetapan dari segi tempoh minimum darah haid itu keluar. Kalau dia keluar sekali saja, ya, kalau dia menepati sifat-sifatnya, apatah lagi kalau menepati tempoh, dia punya tempoh lazim, dia perempuan ni dia ada dia punya, dipanggil apa, period maknanya masa,
Ya, bahasa Melayu kata apa? Period. Tempoh. Oh, dia berada dalam tempoh. Boleh ya? Faham je lah. Ya. Baik, dia ada, kalau sekiranya darah itu keluar ketika waktu periodnya, maka itu menjadi petanda bahawa itu adalah darah haid. Walaupun dia keluar setompok je. Ya, maknanya tak sampailah sampai sehari semalam. Ya. Begitu juga kalau dia keluar berterusan sehingga lebih daripada 17 hari. Ya, dia tetap dianggap sebagai darah haid kalau menepati sifat-sifat dan juga dia keluar pada waktu tempohnya tu, waktu periodnya tu. Ya. Ini kerana mengenangkan ada di kalangan wanita yang sifat haidnya begitu, keluar setompok je, keluar sekali tumpah je. Ya. Ada juga yang tempoh sucinya kurang daripada 13 hari. Ya. Tadi kita kata tempoh suci minimum 13 hari. Ya. Tempoh maksimum haid 17 hari. Ini pendapat yang pertama. Tapi kita mendapati ada perempuan yang ya, tempoh sucinya kurang daripada 13 hari. Bahkan ada di kalangan wanita yang tak keluar haid pun. Ya. Maka kesimpulannya kita mengatakan dia kembali kepada ya, sifat darah itu, dan juga kalau dia keluar pada waktu tempoh atau periodnya itu, maka itulah dia darah haid. Ya. Baik, dalilnya apa? Adalah ayat Al-Quran yang kita bacakan tadi. Mereka bertanya kepada engkau tentang haid, katakanlah bahawa ia adalah kotoran. Maka kalau kotoran itu keluar, maka itulah darah haid. Tak kira berapa tempoh minimum dia keluar ataupun maksimum, ya, tempoh haidnya ataupun tempoh sucinya, itu semua ya tidak ditetapkan secara rinci oleh syarak. Ya. Baik, saya ingat kita boleh bacakan hadis yang pertama. Kita lihat halaman ke-37, hadis yang ke-43. Kita bacakan bahasa Arabnya. An Aisyah radhiyallahu anha anna Fatimah bint Abi Hubaysh سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة قال لا إن ذلك عرق ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي وفي رواية وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فيها فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. Terjemahannya, Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma, isteri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menuturkan bahawa Fatimah binti Abi atau Abu Hubaysh bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, sesungguhnya aku mengalami istihadah, ya, dan aku tidak pernah suci. Apakah aku diperkenankan meninggalkan salat? Nabi menjawab, tidak boleh. Sesungguhnya itu darah yang keluar dari hujung bawah rahim. Akan tetapi tinggalkanlah salat pada hari-hari yang biasanya engkau haid. Kemudian mandilah dan kerjakanlah salat. Dalam riwayat yang lain dikatakan itu bukanlah darah haid jika masa tu buang. Jika haid telah tiba, maka tinggalkanlah salat pada saat tukar dengan waktu.
maka tinggalkanlah salat pada waktu itu. Jika masanya tu tukar kepada ya. Jika ya telah habis, maka bersihkanlah darah tersebut darimu, lalu kerjakanlah solat. Ya. Baik. Daripada hadis yang pertama yang kita bacakan di sini, dia menceritakan tentang suatu peristiwa di mana seorang sahabat perempuan, ya, bernama Fatimah binti Abu Hubaish, dia datang kepada Rasulullah, ya, bertanya tentang masalah darah istihadah, ya, yang keluar daripada dia, ya. Sebelum tu apa yang dimaksudkan dengan istihadah? Sebab dia ada satu istilah yang digunakan pakai dalam hadis yang kita bacakan tadi, ya. Tadi kita ada jelaskan tentang definisi darah haid, dan kita ada sebutkan ada darah yang kedua, jenis kedua, nama dia istihadah, ya. Darah istihadah tu dapat kita definisikan sebagai darah yang keluar daripada kemaluan perempuan yang melampaui tempoh haidnya, ya. Dia dah melampaui tempoh biasa dia haid, ya. Biasanya si perempuan itu, dia tempoh dia, kebiasaannya tempoh haid yang biasa 5, 6, 7 hari. Biasa dia setiap bulan 5, 6 hari, ya, 5 ke 7 hari dia haid. Maka kalau sekiranya pada suatu ketika darah itu keluar lebih daripada tempoh yang biasa tu, lebih daripada misalnya 5 hari, maka itulah dia darah istihadah. Lain perempuan, lain dia punya sifat, lain dia punya, ya, tabiatnya, ya. Maka ini yang menuntut kepada setiap seorang perempuan itu untuk mengenal pasti tabiat dia, sifat darah haid dia tu, berapa kekerapan dia, berapa tempoh yang keluar. Ini menjadi tanggungjawab setiap seorang perempuan tu. Tanyalah kepada sesiapa orang, ulama yang mana sekalipun, kalau dia pergi tanya kat ulama, wahai ulama, berapa tempoh haid aku, dia takkan tahu. Kerana hanya masing-masing perempuan tu yang lebih tahu tentang berapa tempoh haid dia, bila masa dia keluar, bila masa dia berhenti, hanya dia yang lebih tahu, ya. Kerana itu menuntutkan kepada seorang perempuan tu untuk memahami dengan betul tentang masalah-masalah haid ni. Jadi darah istihadah itulah darah yang keluar daripada kemaluan perempuan yang melebihi tempoh haidnya, ya. Dan ada yang pendapat yang mengatakan bahawa darah istihadah itu adalah darah yang, ya, tidak menepati sifat darah haid ataupun nifas, ya, yang tidak menepati sifat darah haid ataupun nifas, ya. Baik. Jadi Fatimah, kita kembali kepada hadis. Fatimah, dia bertanya kepada Nabi tentang darah istihadah, ya, yang menimpa dia, ya, di mana darah itu terus menerus keluar, ya, secara berterusan. Maka apa masalah dia? Dia bertanya, apakah boleh untuk aku tak solat? Terus menerus tak solat sepanjang keluar darah istihadah itu. Itu persoalan dia, ya. Boleh tak ditinggalkan solat tu sama sekali, ya, sepanjang tempoh di istihadah? Maka apa jawab Nabi? Jangan, ya. Jangan engkau tinggalkan solat itu, ya. Ini kerana hanya apabila engkau alami haid sahaja engkau perlu tinggalkan solat. Selain daripada tempoh haid itu tak boleh tinggalkan solat. Dengan erti kata, ketika tempoh keluar darah istihadah itu, solat tetap perlu dikerjakan, ya. InsyaAllah nanti kita akan bincangkanlah tentang apa yang perlu ditinggalkan oleh perempuan yang haid dan apa yang perlu yang hukum hakam yang berkaitan tentang istihadah, ya. Jadi Rasulullah kata hanya tinggalkan salat, ya. Maksudnya hanya tinggalkan salat ketika darah haid sahaja, ya. Kerana apa yang darah yang menimpa engkau itu dia bukan darah haid, sebaliknya ialah darah istihadah. Ya, darah istihadah tu apa? Ialah darah yang keluar daripada hujung bawah rahim, seperti yang dalam terjemahan tu, ya.
Maka di sini yang lalu Rasulullah menjelaskan tentang perlunya si perempuan itu untuk mengenal pasti tabiat darah dia itu. Dan dia kena bezakan antara darah haid dan juga darah istihadah. Kerana perempuan ni darah dia terus menerus keluar, hari-hari ada je darah keluar. Maka ini yang dikata, kalau macam tu, adakah ini sepanjang tempoh ni darah haid? Tak. Sebaliknya dia kena tengok balik kebiasaan sebelum ni macam mana, dan dia kena bandingkan. Ini yang ada rincian-rincian yang perlu, yang merumitkan, Tapi insyaAllah kalau perempuan tu dah, dia orang kata alert apa, dia prihatin dan dia mengambil tahu tentang keadaan diri dia, tentang keadaan darah haid itu, dan dia mengambil catatan-catatan, insyaAllah dia akan mudah. Tapi kalau jenis yang tak ambil peduli, darah keluar, darah tak keluar, dia buat itu yang nanti mula pening. Ini darah haid ke darah tak haid? Bila masa period aku, bila masa aku suci, itu kalau dia akan pening, kalau dia tak ambil tahu sebelum itu, Maka Rasulullah kata, kalau darah yang keluar ketika waktu tempoh kebiasaan kau mengalami haid, maka itu darah haid. Kalau dia sudah melebihi tempoh yang biasanya engkau alami haid, maka darah yang keluar itu sudah bertukar menjadi darah istihadah. Maka kalau dalam tempoh darah haid itu, kau jangan solat. Tapi kalau sudah masuk ke dalam, sudah melebih daripada tempoh, maka dia jadi darah istihadah. Maka kalau sekiranya darah istihadah, engkau perlu solat, Maka Rasulullah kata, engkau perlu membasuhkan darah. Kalau lepas dah darah istihadah dah keluar tu, setiap darah lepas tu dah, ketika waktu istihadah, dia kena basuhkan darah istihadah yang keluar tu, dan dia kena solat seperti biasa. Itu maksud hadis yang kita bacakan tadi. Baik. Daripada hadis yang pertama ni ada beberapa faedah yang kita dapat simpulkan. Yang pertama, beza antara darah istihadah dan juga darah haid, dia ada beza dari segi sifatnya, dan juga ada beza dari segi hukum hakam yang berkaitan tentangnya. Kalau dari segi sifatnya, insyaAllah kita dah tahu dah darah istihadah macam mana, darah haid macam mana, Adapun darah istihadah, dia tidak seperti itu, buat lawan je, Yang pertama tadi kita kata apa? Darah haid macam mana sifat dia? Dia merah kehitaman. Darah istihadah macam mana? Kemerahan, darah macam biasa, Dia ada bau kalau darah haid. Darah istihadah, dia tak ada bau, dia macam darah biasa, Dia tak mengering. Kalau haid dia tak mengering, tak mengeras. Darah istihadah macam darah biasa, dia mengeras, mengering, Sebaliknya, semua sebaliknya, Baik. Yang keduanya, kesimpulan yang kedua yang dapat kita buat, yang pertama, yang darah istihadah dapat kita simpulkan bahawa dia tidak menghalang seorang perempuan itu daripada mengerjakan salat. Ini penting, Bukan semua darah yang keluar, tak payah solat, Hanya darah yang keluar yang mengangkat kewajipan solat itu adalah darah haid dan juga darah nifas. InsyaAllah nifas nanti kita boleh bincangkan lagi, Hanya ketika darah haid dan nifas sahaja seorang perempuan tu tak boleh solat, Bahkan haram atasnya untuk solat. Ini pula dia kena tahu. Ini yang kata dia perlu bezakan, Kerana kalau dia darah haid, haram ke atasnya untuk solat. Berbeza kalau dia darah istihadah, wajib untuk dia solat, Maka kalau seorang perempuan tu haid, di antara hukum hakam yang berkaitan tentang darah haid, dan juga nifas sama, Yang pertamanya, dia tak boleh solat, Dia seperti orang junub,
perempuan yang haid ataupun nifas, keadaan dia seperti orang yang junub. Kita lelaki pun ada junub, ya. Junub bahasa Melayu apa? Junub junub lah kan. Baik, orang yang junub dia tak boleh buat apa? Kita dah belajar dulu ni. Ni ulang kaji sikit dah ni. Ada yang ingat? Ada perbincangan, ada ulama berbeza pendapat, ustaz. Saya tahu, tapi kita nak tahu yang pendapat yang rajih. Ini yang ramai tak tahu, tapi kita dah belajar juga. Ini yang nak tanya ulang kaji ni. Orang yang junub dia tak boleh buat apa? Ada dua perkara je, tak payah nak bagi mudah lah ni. Salat dan tawaf, ya. Selain daripada tu semua boleh, mengikut pendapat yang rajih, ya. Nak baca Al-Quran, nak berzikir, nak berdoa, menyentuh Al-Quran, memegang Al-Quran, semua dibolehkan. Yang tidak dibolehkan bagi orang junub, begitu juga dengan orang perempuan haid dan nifas. Yang pertama, tak boleh solat. Yang kedua, tawaf. Tapi berbeza dengan orang junub, perempuan haid dan nifas ada beberapa perkara yang lain yang juga dia tak boleh lakukan. Yang ketiga adalah puasa, ya. Dia tak boleh berpuasa. Kalau orang junub, dia boleh puasa? Ni soalan juga ni. Boleh, tetapi jangan tanya balik. Barakallahu fiik. Orang junub boleh puasa? Boleh, tetapi kena mandilah. Boleh. Tiba malam tu dia tidur kerong-kerong, tak apa macam dia mimpi, tak apa benda. Waktu subuh ada junub. Ramadan ni kena puasa? Puasa. Ya, sahur. Tak apalah, itu tak payah tanya. Dah masuk azan subuh dah ni, junub lagi. Tak payah puasa. Tak, dia kena puasa. Dia kena buat apa? Tak payah solat. Pandailah awak. Kena mandi untuk solat, ya. Itu orang junub. Tapi perempuan haid tak. Dia tak boleh solat, dia tak boleh tawaf, dia tak boleh puasa, ya. Dan yang keempat, yang terakhirnya, tak boleh berjima, ya. Ini khas buat hubungan suami isteri, ya. Ini 4 perkara yang dilarang ke atas perempuan yang haid atau nifas secara khasnya, ya. Mengapa tidak boleh jima? Ya. Ini kerana seperti mana dalam ayat surah Al-Baqarah yang kita bacakan tadi, ayat yang ke-222, di mana selanjutnya, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'tazilun nisaa fil mahid, ya. Maka hendaklah kamu menjauhkan diri daripada wanita ketika haid. Wala taqrabuhunna hatta yattahharna. Dan jangan kamu mendekati mereka, yakni perempuan yang haid itu, ya, sehingga mereka suci. Di sini ada kena tengok ni. Ini ada sejarah ni. Ini sejarah ahli kitab dulu. Ahli kitab sebelum kedatangan Islam, bahkan ketika mereka di Madinah, orang-orang Yahudi di Madinah, di antara amalan mereka apabila perempuan itu haid, apa mereka buat? Darah haid itu apa sifatnya? Kotor. Maka orang-orang Yahudi menganggap perempuan yang haid itu, perempuan-perempuan mereka yang haid, kotor. Bukan sahaja darahnya, orangnya sekali. Maka mereka menjauhinya, seperti dalam ayat Al-Quran yang kita baru baca tadi. Maka apa Allah kata? Hendaklah kamu menjauhkan diri daripada mereka. Dan itu yang dilakukan oleh orang Yahudi. Mereka menjauhkan diri mereka daripada isteri-isteri mereka yang haid, anak-anak perempuan mereka yang haid. Makan jauh-jauh, jangan dekat-dekat dengan aku. Macam tu. Tidur jauh-jauh. Sebab apa? Mereka menganggap mereka kotor. Bukan sekadar kotor, tetapi apa? Najis, ya.
Tetapi syariat Islam di antara rahmat Allah Subhanahu Wa Taala satu, dan kedua nak menekankan supaya kita menyelisihi. Syariat Islam bersifat apa? Menyelisihi ahli kitab, menyelisihi orang Yahudi dan Nasrani. Maka hukum itu ada, darah itu tetap kotor. Cuma bezanya apa? Seperti mana yang disabdakan oleh Nabi SAW sebagai mentafsirkan ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-222 yang kita bacakan tadi. Rasulullah kata apa? Rasulullah menjelaskan, memperincikan. Bukan yang dimaksudkan maka hendaklah kamu menjauhkan diri kamu daripada wanita itu, maknanya kita buat macam orang Yahudi. Tak. Rasulullah kata, isna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukan semua perkara kecuali nikah. Maknanya kecuali jima'. Maknanya urusan kita, hidup harian, rutin harian kita macam biasa, tak berubah apa-apa ketika wanita itu haid, ketika isteri atau anak perempuan kita haid. Rutin harian berjalan seperti biasa. Isna'u kulla syai', lakukan semua macam biasa, kecuali apa? Jangan jima'. Ya, itu sahaja yang berbeza. Ya, bagi hubungan suami isteri lah. Ya. Baik. Jadi itu yang 4 perkara yang dilarang ke atas perempuan yang haid ataupun nifas. Ya, yang pertama solat, kedua tawaf, ketiga puasa, dan yang keempat adalah jima'. Ya. Baik. Faedah yang ketiga yang dapat kita ambil daripada hadis yang pertama yang kita bacakan tadi, ya, bahawa sesungguhnya darah haid itu menghalang seorang perempuan daripada, ya, mengerjakan solat tanpa perlu dia qada. Ini juga satu hukum. Ya, perempuan haid dia meninggalkan solat dia, bahkan dia tak boleh solat, bukan saja solat sunat, bahkan solat fardu. Perempuan yang haid tak boleh solat fardu ataupun sunat tanpa perlu qada. Ya, berbeza dengan puasa. Dia tak boleh puasa tetapi dia perlu qada. InsyaAllah ada hadis yang merincikan. Hadis yang terakhir nanti insyaAllah kita akan baca dalam bab ini. Ya. Baik, itu yang ketiga. Faedah yang keempat, ya, perlunya seorang perempuan, ya, yang mengalami darah istihadah secara khasnya untuk dia mengenal pasti rutin darah haid dia. Dia kena tahu rutin darah haid dia macam mana. Awal bulan, tengah bulan, hujung bulan. Satu. Yang keduanya, rutin darah haid itu berapa hari? 5 hari, 6 hari, 7 hari, atau 1 hari saja. Ya, itu yang perlu dia ambil tahu tu. Ya, kerana orang lain tak boleh buat kerja tu. Tak ada orang lain yang boleh jaga urusan tu. Ini urusan khas buat dia. Ya. Maka perempuan yang istihadah, kalau sekiranya tiba waktu haid dia, di situ dia kena menahan diri daripada solat dan juga puasa. Ya, dia haid memanjang. 1 bulan tu dia memanjang haid. Memanjang istihadah. Apakah maknanya haid dia tak ada? Tak, tetap ada dalam tempoh istihadah. Maka itu dia kena kenal pasti bila masa tempoh haid itu, maka dia kena tahan diri daripada puasa dan juga salat. Setelah tamat tempoh haid itu, maknanya dia dah kena tahu rutin dia. Kalau 5 hari, kalau dah tamat tempoh 5 hari, darah lepas tu keluar lagi. Maka kalau dah tamat tempoh, darah masih keluar, itu darah apa? Istihadah. Apa dia kena buat? Dia kena mandi wajib. Ya. Seperti mana firman Allah, fala taqrabuhunna hatta yattahharna. Nah, ayat surah Al-Baqarah ayat ke-222 yang kita baca tadi. Maka jangan kamu mendekati mereka kecuali setelah mereka suci. Suci di sini bukan maknanya darah haid tu berhenti. Kena ambil tahu. Sebaliknya, suci yang dimaksudkan di sini apa? Mandi wajib. Suci ada 2 makna dalam surah Al-Baqarah yang kita bacakan tadi. Maka jangan kamu dekati mereka sehingga mereka suci. Suci di situ bukan makna dia berhenti haid.
Kalau dia berhenti haid, dia dah jadi suci kan, tetapi dia masih tak suci kalau dia tak mandi wajib. Boleh faham insyaAllah, ya? Ya, maka setelah tamat tempoh haid itu, dia kena mandi wajib, ya. Darah yang keluar, darah istihadah yang masih lagi keluar tu, apa dia kena buat? Dia sekadar perlu membersihkannya sahaja, tak perlu mandi. Bukan lepas tu kalau darah keluar lagi, dia kena mandi lagi. Atau kalau dalam satu hari itu beberapa kali keluar darah istihadah tu, beberapa kali lah dia kena mandi wajib. Bukan, tak perlu mandi. Perempuan istihadah, dia sekadar perlu membersihkan darah istihadah itu. Dia kena suci juga, tapi bukan suci mandi wajib. Boleh faham insyaAllah? Ada beberapa masalah-masalah, ya, yang berkaitan. Tapi insyaAllah kalau tak faham boleh ditanya nantilah, ya. Baik, faedah yang kelima, kita tambahkan beberapa lagi. Ada masa lagi? Baik, kita tambah beberapa faedah. Yang kelima, ya, darah haid itu adalah najis yang wajib dibasuh, ya. Seperti mana juga darah istihadah dan juga darah nifas. Cuma darah haid dan nifas ketika dia berhenti wajib mandi. Adapun darah istihadah tak perlu mandi, cukup dengan dibersihkan darah itu sahaja, ya. Baik, kita kata apa tadi? Darah haid adalah najis. Ini soalan ulang kaji juga. Apa hukum darah? Darah secara umum, apa hukumnya? Darah haid hukumnya najis. Darah secara umumnya apa hukumnya? Darah manusia lah. Saya terluka, nyamuk gigit, perpek darahnya. Apa hukum darahnya? Nah, kita dah belajar dah ni. Tidak najis. Ini darah haid najis pula. Apa beza? Keluar dah. Yang ni tak azar. Nyamuk ni, azar, gangguan ni. Azar kadang maknanya gangguan, mengganggu. Darah haid tu mengganggu. Kerana apa? Dia sifat kotor. Darah manusia yang dianggap najis adalah darah yang keluar daripada kemaluan secara khasnya. Darah yang keluar daripada selain daripada kemaluan bukan najis. Seperti mana dalam ini ulang kaji ni, tak apa. Seperti mana dalam peristiwa seorang sahabat, siapa yang ingat, dia sedang menjaga dalam peperangan, dia berjalan di belakang tentera Islam berjalan di depan, kembali ke Madinah. Mereka berdua pula ditugaskan oleh Rasulullah untuk mengawal daripada belakang, kerana khawatir ada musuh yang nak mengendap, nak menyerang daripada belakang. Ingat kisahnya? Maka dua orang ini sampai ke satu tempat pada waktu malam. Mereka bermalam, mereka bergila-gila berjaga. Maka seorang tu sedang tidur, adapun yang kedua tu berjaga. Maka kerana tak nak membuang masa di solat, ternyata ketika di tengah salat memang benar ada musuh yang mengendap. Ingat kisahnya? Nampak yang kena teruskan juga lah. Maka ternyata ada musuh yang mengendap, ya. Maka musuh itu, orang kafir ni, mengangkat tombaknya dan baling ke sahabat yang tengah solat. Tertusuk di ni apa? Pahanya. Darah ke tak? Ke geli je. Tapi sahabat itu terus meneruskan solatnya, ya, meneruskan solatnya. Sesudah dia solat, ternyata sahabatnya yang sedang tidur tu pun terjaga. Dan apabila dia mendapati sahabatnya telah ditusuk dengan tombak, maka dia pun bertindak ke atas si orang kafir tadi itulah. Pendek ceritanya, apabila peristiwa itu sampai kepada Rasulullah bertanya kepada dia, mengapa kau tak bertindak apabila kau telah terkena tusukan tombak tu? Apa jawab sahabat tu?
Siapa yang tahu? Dia susah baca surah. Dia tak nak menghentikan bacaan Al-Quran dia tu. Dia tengah baca satu surah ni, dia tak nak berhentikan. Kerana khusyuk ni dia nak habiskan surah tu. Dan dia nak habiskan solat, baru dia baru jaga kau sejak kena habiskan. Tapi apa yang pasti Rasulullah tidak kata solat kau terbatal kerana darah telah keluar dan kau berada dalam keadaan najis. Rasulullah tak kata macam tu. Ya. Begitu juga seperti mana dalam peristiwa Sayyidina Umar atau Khalifah Umar ditusuk dengan khanjar. Khanjar apa? Pisau yang macam ni. Kita keris. Orang Arab dia tak ada keris, dia kata khanjar. Khanjar ni pisau kecil macam ni. Ini letak kat sini tu kan. Kita pun letak sini juga. Kerambit. Yang ditusuk dengan kerambit ketika Umar sedang solat subuh, mengimamkan solat. Ya. Dia ditusuk. Dia kat depan tu. Tapi Umar meneruskan solatnya. Makmum kat depan yang menangkap si pembunuh tu. Namanya apa? Abu Lu'lu'ah. Tapi apa yang pasti Umar terus meneruskan solat. Dia tak kata alamak najis lah. Tak ada. Ya. Tapi sambungan kisahnya, walaupun tak berkaitan, di Iran adanya perkuburan yang kononnya milik Abu Lu'lu'ah. Abu Lu'lu'ah mati kat mana? Kat Madinah lah. Lepas tu dia kena qisas lah. Tapi di Iran pada hari ni ada satu kubur, kononnya pusara Abu Lu'lu'ah. Apa tertera kat tepinya? Baba Syuja', ya, hero yang berani. Ini Syiah, ya, la'natullah. Baik, yang keenam, yang terakhir, faedah yang keenam, yang terakhir, tidak wajib ke atas perempuan yang mengalami darah istihadah, ya, untuk mandi setiap kali, ya, darahnya keluar, atau dia tidak perlu mandi setiap kali masuk waktu solat. Tak perlu mandi, cukup dengan dia membasuh darah yang keluar itu. Ya. Baik, saya ingat cukup sekadar itu. Kalau ada sebarang pertanyaan. Ya. Baik, saya kita boleh tambah satu permasalahan lagi, ya, sebelum kita tamatkan majlis kita pada malam ni. Hukum hakam berkaitan tentang darah istihadah. Ya, ada beberapa hukum, ya. Hukum hakam berkaitan tentang darah istihadah. Kita buat satu kesimpulan, ya. Yang pertama, ya, seperti yang kita sebutkan tadi, tidak wajib ke atas perempuan yang mengalami darah istihadah untuk dia mandi wajib, ya. Tak perlu mandi wajib. Itu yang pertama, sekadar membasuh darah istihadah yang keluar tu. Yang kedua, wajib ke atasnya untuk berwudu untuk setiap salat yang nak dikerjakan. Ya. Ini mengenangkan darah tu sentiasa keluar kan? Ya, tapi dia tidak menghalangnya daripada solat. Ya. Walau bagaimanapun dia kena berwudu untuk setiap kali nak solat. Ya. Hal ini seperti mana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, thumma tawadda'i li kulli salat. Lalu hendaklah engkau berwudu untuk setiap solat. Ya, merujuk kepada seorang perempuan yang mengalami darah istihadah. Baik, wajib berwudu untuk setiap kali, untuk setiap solat. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ya, dibolehkan bagi suaminya untuk berjima'. Ya, walaupun ketika mana darah istihadah itu masih lagi keluar, berbeza dengan perempuan yang haid, ya, boleh jima'. Dan hukum yang keempat, yang terakhir, ya, perempuan yang istihadah berbeza dengan perempuan yang haid dan nifas. Dari segi apa? Bahawa perempuan yang mengalami darah istihadah, dia termasuk di kalangan orang yang suci.
Berbeza dengan perempuan yang haid atau nifas, mereka dianggap berada dalam keadaan tidak suci. Maka tentulah dibolehkan bagi perempuan yang istihadah untuk apa? Untuk solat seperti yang kita sebutkan tadi, untuk tawaf, baca Al-Quran, berzikir, puasa. Barakallahu fiik. Kenapa kita tekankan baca Al-Quran, berzikir, memegang Al-Quran? Kerana dalam masalah ini ada khilaf, kan? Ada khilaf tentang perempuan yang haid boleh tak sentuh perempuan, boleh sentuh Al-Quran atau tidak, boleh tak baca Al-Quran atau tidak. Bagi perempuan yang haid, bagi perempuan yang istihadah tidak ada khilaf. Baik, kalau ada sebarang pertanyaan. Ustaz, bagi perempuan-perempuan yang dah putus sikit, kadang-kadang sekarang ni banyak ubat, baru dia makan ubat itu, ubat ini, tiba-tiba keluar pula darah. Setelah 3 bulan ke 4 bulan dia putus darah, tapi makan ubat yang moden-moden sekarang ni macam-macam jual. Tiba-tiba dah 3-4 bulan dia keluar darah, tapi darah tu tak banyak. Mungkin sekali. Ini perempuan yang dah lanjut usia lah, dah confirm putus haid. Dia nak kata confirm, dia baru putus lah, belum lama lah, belum 10 tahun, mungkin baru 4 bulan 2 bulan macam tu lah. Jadi confused lah, sama ada darah ni darah haid ke, darah istihazah ke. Macam mana kita nak kenal baca tu? Itu dia kembali kepada sejauh mana dia pasti bahawa dia telah putus haid. Dia kena tengok tu. Tapi kalau tengok dah 3-4 bulan, dan ini perkara ni tak pernah berlaku, itu yang kata-kata lain orang lain, tak pernah. Sebelum ni memang dia punya haid konsisten. Tiba umur dia dah lanjut, ada tanda-tanda umur dia dah lanjut, tiba berhenti 3-4 bulan. Lalu lepas tu pada satu hari keluar darah. Apa hukumnya? Kalau dia melihat bahawa kalau dia sudah yakin bahawa dia telah berhenti, maka jelas itu adalah darah istihadah. Tapi kalau dia pun tak yakin, kita pun susah lah nak cakap. Itu yang kata-kata perlunya dia mengenal pasti dia punya rutin dia. So maknanya, kalau dalam 3-4 bulan tak ada darah tu memang luar biasa, tak pernah berlaku, maka itu satu tanda kuat bahawa dia telah putus haid. Maka kalau ada darah yang keluar lepas tu, itu adalah darah istihadah. tapi nak pasti tak yang 3-4 bulan tu dah confirm putus tu, kita tak pasti. Dia kena tengok dia punya rutin dia. Kalau tak pernah berlaku, tiba kali ini berlaku, itu apa tanda? Itu jelas, itu satu tanda kuat bahawa dia telah putus haid. Tapi kalau memang sebelum ni memang ada kadang-kadang 3-4 bulan tak ada, lepas tu ada, ini buat jadi keliru. Maka kena tengok apa rutin dia, dan kena tengok bulan dia juga, berapa dia perempuan ada dia punya bulan, dia ada waktu dia. Dia darah haid ni bukan dikeluar ikut suka hati dia. Tapi ada juga perempuan macam tu. Tapi kebiasaannya dikeluar dalam tempoh yang tertentu. Awal bulan hijrah, bila kita sebut tempohnya, jangan terbayang Februari, Mac, April, tak. Kena terbayang Muharram, Safar, Rabiul Awal, kerana itu takwim kita, itu kalender kita, dia kena tengok rutin dia. InsyaAllah. Baik, ada pertanyaan lain? Ustaz, waktu dah masuk, contoh zuhur kan, perempuan ni dia suci lah. Contoh lampu 3 dah tak dah, jadi dia kena qada ataupun dia dianggap gugur kewajipan solat. Okey, nantikan jawapan dia insyaAllah. Barakallahu fiik. Itu semua soalan tu sudah dijawab dalam fatwa, cuma ingat tak ingat je. Tapi insyaAllah. Baik, kalau tidak ada sebarang pertanyaan, kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.